Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-18 dan 19 daripada surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Mereka menjawab, sungguhnya kami bernasib balang keranamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami akan merejammu dan kamu pasti akan mendapat seksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalanganmu itu adalah kerana kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Muslim-muslimat dan dikasih sayang, kita telah lihat dalam kuliah yang lalu bagaimana sikap golongan kafirin ini, iaitu bila mereka tidak beriman pada perkara-perkara gaib, maka yang ada dalam diri mereka, seperti kenyataan Syed Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal, manusia enggan mengembalikan perkara-perkara sedemikian kepada pengetahuan Allah, atau merasa malu setelah menduga dirinya menguasai ilmu dan teknologi, maka dia akan mengembalikannya seperti kaum musyrikin kepada satu yang bersifat khurafat dan waham yang tidak terbatas, yang tidak dapat dikontrol, dikawal oleh akal mereka. Sampai ketika ini kita menemui orang yang menghindari keimanan kepada Allah, merasa enggan, merasa malu mengembalikan pengetahuan gaib itu kepadanya, dan membuat tanggapan yang bukan-bukan terhadap perkara-perkara yang mereka lihat dalam hidup, seperti angka 13, angka 4, lalunya kucing hitam dan macam-macam lagi perkara yang tidak masuk akal. Ini disebabkan mereka menolak hakikat fitrah manusia yang dahaga kepada keimanan, iaitu dalam bab qada dan qadar itu. Jadi mereka menolak hakikat fitrah manusia yang dahagakan kepada perkara-perkara seperti ini yang memberikan penjelasan. Jadi ayat ini menegaskan bahawa ajaran para rasul sejak dahulu hingga rasul terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, menolak kepercayaan tentang apa yang dianggapkan sebagai kesialan. Dan seperti yang diamalkan Nabi kita SAW, iaitu al-fa'al, tafa'ul. Setiap kali datang satu gangguan dalam fikiran tentang rasa yang tidak tentu, maka diajar kita oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yarfa'a sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Doa ini merupakan hadis-hadis sahih seperti yang telah kita bincangkan. Amal Nabi kita SAW, bila diganggu perasaan seperti itu, maka hendaklah kita meminta kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah dengan mohon, ya Allah, tiada yang beri kebaikan melainkan Engkau, tiada yang menetapkan keburukan melainkan apa yang Kau tetapkan, tiada daya upaya melainkan kepadamu juga. Jadi tuan-tuan dan dikasih sekalian, ini adalah sikap seorang Rasul, menasihati, mengingatkan, dan nasihat ini perlulah diambil berat oleh setiap manusia. Kerana itu kalau kita lihat amalan orang-orang salih ini sentiasa menasihati, mengingatkan. Dan kalau kita kaji kisah para sahabat pun banyak contoh untuk kita lihat. Dan kadang-kadang nasihat itu bukan setakat kata-kata, malahan tindakan. Tentu tuan-tuan kenal seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 51 Hijrah. Ini seorang sahabat yang sangat elok rupa parasnya. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebutnya sebagai Nabi Yusuf bagi umat ini. Jarir ini masuk Islam pada tahun 10 Hijrah di Madinah dan berbai'ah kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersama dengan Nabi dalam tempoh yang pendek sebelum Nabi wafat. Sehingga akhir hayat, ini Jarir, sahabat yang handsome ini, berpegang teguh dengan janjinya kepada Rasulullah SAW, iaitu mendirikan salat, membayar zakat dan menasihati orang-orang yang lain. Dalam satu hadis berkenaan dengan nasihat Jarir ini, tuan-tuan, bila kita kaitkan dengan kisah Nabi ini dalam hidup kita, Imam Tabarani mengemukakan dalam Mu'jam Al-Kabir, satu hari Jarir ni, sahabat Nabi yang handsome ini, pergi ke pasar dengan pembantunya untuk membeli seekor kuda. Setelah melihat kuda yang diinginkan, Jarir mintakan pembantunya untuk membeli kuda tersebut. Pembantu dan pemilik kuda itu sepakat dengan harga 300 dirham. Lalu mereka datang kepada Jarir untuk mengambil wang yang disepakati. Jarir ini bertanya, berapa harganya? Pemilik kuda berkata 300 dirham. Jarir ni nampaknya mengetahui lanjut tentang kuda. Kuda ni ibarat kita zaman sekarang ni kereta lah. Jarir berkata, kuda ini berharga lebih daripada itu. Orang tu bertanya, berapa harga pada pandanganmu? Jarir terus
menaikkan harga hingga sampai 500 dirham. Lalu pembantunya memberitahu harga itu kepada pemilik kuda, dan bila ditanya kepadanya, "Mengapakah tuan sahabat Nabi beli dengan harga yang mahal? Orang letak 300, tuan beli 500?" Jawapan Jarir, "Saya berjanji kepada Rasulullah untuk sentiasa menasihati kaum muslimin." Jadi bila menceritakan tentang peranan dalam menasihati muslim-muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, ramai orang menyangka bahawa nasihat ini berbentuk kata-kata saranan, usul ataupun kritikan yang pedas. Namun sebahagian daripada kita sukar untuk membezakan antara nasihat dan celaan. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan nushu datang bermaksud ketulusan, keikhlasan, bersih. Sebab itu al-asal an-nasih disifatkan madu yang benar-benar bersih daripada campuran benda yang lain. Jadi lafaz nasihat ni kalau kita lihat dalam kisah ini dan juga ayat-ayat Al-Quran yang lain, dia selalu bermakna mengkehendaki kebaikan untuk orang lain. Kata Imam Al-Khattabi dalam penjelasannya terhadap hadis ini, terhadap kisah yang berlaku ini, nasihat ini adalah satu kata-kata yang mengungkapkan keinginan agar orang lain dapat kebaikan. Jadi nasihat itu sangat luas maknanya. Ia lebih luas daripada sekadar kata-kata, malah meliputi semua bentuk perbuatan yang bertujuan untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Contoh, jika ada hadir dalam hidup kita seorang yang nak menjual tanah, harga tanah katalah sebanyak 200,000, tapi dia datang untuk menjual dengan harga 80,000. Kita pun jadi syak sangka, bukan? Kenapa murah sangat? Rupanya penjual tanah ni terpaksa jual kerana mungkin dia ada pesakit yang nak dirawat, dia perlukan wang segera. Maka kalau berada dalam situasi itu, janganlah kita ambil kesempatan terhadap orang sedemikian, tuan-tuan. Bacalah kisah nasihat yang datang dalam Quran dan juga perilaku para sahabat macam Jarir ni untuk kita amalkan. Bukan setakat kita kagum, oh hebat perangai, sikap, kelakuan para salihin ini, para salafus salih, lepas tu kita abaikan. Sedangkan di hadapan kita peluang untuk mengamalkannya begitu terbuka, luas. Jadi jangan ambil kesempatan terhadap orang ketika mereka datang dalam keadaan tersepit. Kita tahu harga itu murah, jangan tawar lagi, bayar sebab kita tahu harga market berapa. Dan sepatutnya iman yang berada pada tahap yang subur itu menyebabkan seorang tidak mengambil kesempatan pada orang lain. Macam kisah Jarir ini, nasihat yang ditunjukkan iaitu membeli kuda pada harga yang lebih daripada diletakkan kerana dia tidak mahu satu masa nanti mereka akan bercerita mengatakan, ya apalah sahabat Nabi ambil kesempatan terhadap aku, terpaksa menjual kuda pada masa itu kerana perlu merawat pesakit agaknya. Ataupun anak-anak nanti akan bercerita berkata, tanah itu dulu milik arwah bapa, almarhum bapa terpaksa jual. Orang yang beli itu orang kaya, dia bayar dengan harga yang bukan setakat diminta diskaun lagi, padahal dia tahu harga tanah itu memang begitu murah ditawarkan. Jadi tuan-tuan, ini berkaitan dengan hidup kita. Bacalah surah ini untuk kita amalkan. Bukan kita baca dan akhirnya dipenjarakan oleh ayat-ayat tersebut, sedangkan apa yang kita fahami dalam kaedah belajar tafsir Quran ni, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dalam apa sahaja ayat yang kita petik itu haruslah berlaku secara umum, jangan dibataskan pada zaman turunnya sahaja. Maka akhirnya dia akan dikongkong oleh buku-buku dan tidak diamalkan oleh kita yang bacanya. Begitu juga menceritakan tentang kepentingan nasihat ini, kita akan lihat bagaimana Habib An-Najjar datang untuk memainkan peranan memperkukuhkan dakwah yang dilakukan oleh para rasul ataupun para utusan seramai 2-3 orang yang telah kita ceritakan sebelum ini. Itu sebab dalam satu hadis riwayat Muslim daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ini merupakan seorang Kristian yang masuk Islam. Beliau berkata, bila Nabi menyatakan agama itu nasihat, ad-dinu an-nasiha, para sahabat bertanya, nasihat untuk apa wahai Rasulullah? Rasul menjawab, untuk Allah, Rasulnya, para pemimpin dan orang-orang awam di kalangan mereka. Jadi kita dapat lihat bahawa hadis ini menjelaskan hakikat agama Islam. Nabi SAW menyatakan bahawa inti agama ni adalah mempersembahkan ketulusan dalam ibadah kepada Allah, mengikut Rasulullah dan mencintai kaum muslimin, menginginkan kebaikan untuk mereka. Nasihat untuk Allah dan Rasulnya berarti menyukai kedua-duanya, ketetapan, perintah dengan rasa cinta, rasa ta'zim, rasa kagum, rasa patuh, rasa rindu. Inilah di antara tanda nasihat kepada Allah dan Rasulnya dalam ibadah yang kita lakukan itu. Manakala nasihat kepada orang beriman ini berarti kita menyayangi mereka, betulkan kesilapan mereka dan tidak membuka aib mereka. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Umamah bahawa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ibadah yang paling utama dilakukan oleh hamba-hambaku adalah nasihat untukku. Ini merupakan hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, satu lagi perkara berkaitan nasihat ini, Imam Ahmad bercerita tentang seorang ulama di Madinah namanya Ibn Abi Zaib yang wafat sekitar 157 Hijrah. Beliau ini sebenarnya lebih warak, lebih berani daripada Imam Malik, tapi Imam Malik lebih terkenal daripadanya. Beliau ni pernah masuk ke istana Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ni khalifah yang terkemuka dengan ketegasan kebengisannya. Tanpa takut-takut beliau berkata, kezaliman telah bermaharaja di hadapan pintumu, padahal Abu Ja'far adalah Abu Ja'far.
Maksudnya Abu Ja'far walaupun tegas dan keras, namun beliau tidak takut. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, golongan kafirin yang tidak beriman kepada utusan yang dihantar ini, sama ada Nabi ataupun Hawariyun Nabi Isa AS, seperti yang kita uraikan. Kalau tuan-tuan lihat dalam tafsir Ibn Kathir pada jilid yang ke-8 muka surat 13, penghuraiannya bahawa setiap kali disebut dalam Quran perkataan la yarjumannakum, itu berarti dengan batu, direjam dengan batu, maknanya dibunuh. Dalam tafsir Ad-Durrul Manthur mengatakan bahawa mungkin ini yang dimaksudkan sebagai Ashabur Rassi. Ini Ashabur Ras, mungkin inilah yang dimaksudkan. Itu golongan yang beriman kepada perutusan ini, dan akhirnya mereka telah pun dikumpulkan ataupun dicampakkan dalam parit yang bernyala-nyala. Kemudian dalam firman Allah di sini, wala yamassannakum minna azabun alim, kamu pasti mendapat siksa yang pedih dari kami, siksaan yang dahsyat. Lalu para utusan itu berkata kepada mereka, ta'irukum ma'akum, perkara malang yang berlaku dalam hidup ini yang kamu hadapi sekarang bukan disebabkan kami, tetapi ia disebabkan kamu sendiri. Itu juga kita dapat lihat sebagaimana firman Allah SWT tentang kaum Salih dalam surah An-Naml ayat ke-47. Tayyarna bika wa bima ma'ak, qala ta'irukum 'indallah. Kami mendapat nasib malang disebabkan kamu dan orang bersertamu. Ini yang dikatakan oleh Syed Qutub dalam huraian saya sebelum ini, bahawasanya orang kafir yang tidak beriman, setiap kali datang musibah, mereka akan membuat perkaitan disebabkan keislaman ataupun perkara-perkara berkaitan Islam yang datang menyebabkan mereka ditimpa kemarau contohnya, ataupun keadaan yang menimpa mereka, apa sahaja bentuk musibah akan dikaitkan dengan satu mereka tidak suka. Kemudian bila disebut oleh Allah, a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun, apakah jika kamu diberi peringatan kamu mengancam kami? Di sini para ulama lughah menjelaskan sama ada ia usul syarat ataupun satu bentuk istifham. Sebenarnya kamu adalah yang melampaui batas. A'in dzukirtum tatayartum, adakah setiap kali datang satu peringatan untuk kamu menganggap ada kesialan padanya? Setiap kali diingatkan kamu tentang kebenaran, maka kamu menganggap ia satu benda keburukan. Maksudnya, disebabkan kami mengingatkan serta memerintahkan kamu supaya mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepadanya, maka kamu balas, mengancam, menggertak dengan kata-kata yang buruk. Bahkan kamu ini merupakan kaum yang melampaui batas. Kemudian masuk ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki, iaitu Habib An-Najjar, tergesa-gesa berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah mengkehendaki kemudaratan terhadapku, dan saya syafaat mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Di sini masuklah episod yang berikutnya, iaitu kedatangan seorang lelaki yang telah beriman sebelum itu, yang telah kita bincangkan bagaimana beliau ini berpenyakit asalnya ataupun anaknya berpenyakit. Lalu disembuhkan oleh Allah SWT dengan berkat doa oleh utusan-utusan yang saleh itu, sama ada Nabi Allah ataupun utusan telah kita bincangkan. Habib An-Najjar ini telah pun mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, dan bukti kebenaran dakwah mereka itu, mereka tidak mengambil upah di atas apa yang disampaikan. Dan setengah para ulama mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan larangan untuk mengambil upah dalam kerja-kerja melibatkan pengajaran kepada masyarakat. Mengapa pendapat itu diutarakan? Mengapa dikemukakan sedemikian? Dan di kalangan para ulama tafsir, contohnya Ibn Arafah, menolak pendapat tersebut dengan hujah yang insya-Allah akan kita kaji. Mengapa ayat itu sebenarnya bukan untuk orang awam, ia hanya untuk nabi-nabi sahaja? Ada jawapannya. Insya-Allah akan kita temui dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.